Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Photo Story. So, episod kali ini aku akan menceritakan tentang kelajuan tirai pengatuk atau shutter speed curtain. Seperti dalam video yang sebelum ni aku dah cerita tentang aperture, bukaan aperture. Di mana aperture ni kita gunakan untuk mengawal kadar cahaya lah yang masuk ke dalam sensor. So, shutter speed ni pula kita gunakan untuk mengawal tempoh dedahan cahaya terhadap sensor kamera. So, shutter curtain ni dia akan buka dan beri laluan kepada cahaya untuk sampai ke sensor dan ditutup lah untuk menghalang cahaya daripada sampai ke sensor. So, tempoh antara shutter curtain ni dibuka dan ditutup dia panggil speed dari segi masa lah. Jadi, speed ni kita boleh control lah dalam certain amount dan yang mewakili dalam beberapa saat itulah. So, kalau korang pernah tengok video dalam satu video yang ada objek yang bergerak, contohnya macam kipas ke ataupun selalunya macam kita tengok helikopter ke ataupun kipas sayap kau terbang ke, korang pernah tak perasan yang benda tu dia seolah-olah freeze, seolah-olah beku dalam video macam dia tak bergerak kan. Contoh kalau kita tengok video helikopter, kita tengok dia punya kipas tu macam tak bergerak kan, tapi sebenarnya dia bergerak. So benda ni berlaku akibat setting kamera tu lah, di mana pemilihan shutter speed yang kita katakan tidak sesuai lah. Jadi sebabkan shutter speed yang terlalu laju, jadi kita nampak objek yang bergerak tadi tu seolah-olah tidak bergerak. So korang pernah tak tengok contoh gambar yang macam ni tau, macam ada garis-garis cahaya ni kan. Macam kalau dekat tengah highway selalunya kita buat macam nampak macam line-line banyak warna merah, warna putih kan. Ataupun certain gambar tu gambar langit nampak bintang-bintang, banyak-banyak bintang kan. Ataupun yang paling style ni dia panggil selalu orang panggil Milky Way lah kan, Bima Sakti ataupun universe lah, universe punya gambar kan. You boleh tengok langit, dia akan nampak banyak-banyak garis-garisan kat langit, nampak macam circular portion macam Renegan macam tu. So ini adalah contoh gambar yang diambil menggunakan kaedah teknik long exposure, di mana long exposure ni kita main dengan shutter speed. Okay, dengan shutter speed ni kita boleh kawal masa, macam aku cakap. Kita boleh kawal masa. Kita nak kawal berapa lama kita nak dedahkan cahaya terhadap sensor kita. Kita nak dedahkan seminit, 2 minit, 3 minit. So sepanjang dedahan itu berlaku, cahaya masuk ke dalam sensor. Jadi jarak masa di antara bukaan dan tutup shutter curtain ni kita kira dalam pecahan masa. So contoh-contoh shutter speed ni kita ada macam 1/100, 1/250, 1/500 dan sebagainya lah. So pada kebanyakan kamera, shutter speed yang paling tinggi adalah 1/4000, dan tapi ada je certain kamera yang pergi sampai 1/8000. Dia depend atas model lah. Selalunya yang model mahal-mahal ni dia adalah capability sampai 1/8000 dia punya shutter speed. Okay, jadi semakin tinggi shutter number ni bermaksud semakin berkurang kita panggil tempoh dedahan cahaya kepada sensor. Sebab katakan kita ambil 1/250 banding dengan 1/500. Jadi kat sini 1/500 adalah lebih laju dari segi shutter speed number tu, dan juga masa di antara gap di antara bukaan curtain tadi dan curtain tu tutup balik, di mana akan ada gap lah di antara buka dan tutup tu, masa tu adalah lebih laju. Kalau katakan kita banding 1/500 dengan 1/250, 1/500 adalah lebih laju. Sebab kalau katakan kita try convert, katakan kita ambil contoh 1/200. 1/200 dalam saat ialah 0.005 saat. Tapi kalau kita bandingkan dengan 1 saat yang biasa, 1 saat ialah 1 saat lah. Tapi 0.005 saat adalah lebih laju daripada 1 saat. Okay, dari kat situ dia nampaklah beza dari segi dedahan, berapa lama kita nak dedahkan cahaya yang masuk melalui aperture tadi ke sensor. So bagaimana shutter speed curtain ni berfungsi, kita dapat tengok macam dalam video ni kan. Kita tengok bila kita tekan kat kamera tu, kita tekan punya shutter button. Okay, katakan contoh kat sini kita ada shutter speed 1/200 second shutter speed. Dia agak laju lah, tapi bila slow motion kita akan nampak sebenarnya apabila cermin diangkat, curtain ni akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah dan gap di antara curtain ni yang atas nak turun tu selama 1/200 second, which is kita translate as 0.005 saat lah. Kita tengok lagi contoh 1/1000 saat. Bila cermin diangkat, curtain bawah turun dan curtain atas pun turun dalam masa yang sekian lah.
Dia memang nampak laju, tapi kita akan tengok dalam dia punya slow motion. Akan ada gap di antara curtain bawah dan curtain atas. Dan dekat gap itulah cahaya akan menembusi dan masuk terus ke sensor. Yang macam dalam video ni warna hijau, itulah sensor lah. Okay, so shutter speed yang paling tinggi macam aku cakap tadi ialah 1/4000. Dan walaupun begitu ada kamera yang 1/8000 yang paling tinggi lah. Itu yang paling tinggi lah, tapi paling rendah pun kita ada. So kalau basically paling rendah untuk setiap kamera ialah 30 saat. Maknanya kita boleh, bila kita tekan shutter button tu, okay, macam biasalah, cermin akan naik dan curtain tu akan turun ke bawah dan dia akan membiarkan kamera terdedah kepada cahaya selama 30 saat. So selama 30 saat tu macam-macam lah boleh berlaku. Maksud dia kalau katakan ada cahaya lain yang bergerak dari segi, kalau katakan ada cahaya yang bergerak melintasi ke apa ke, dia akan direkod lah masuk ke dalam sensor selama 30 saat. Tapi kita juga boleh gunakan satu mode dia panggil bulb mode ni, di mana kita boleh gunakan shutter speed ni, kita boleh buka dia selama mana yang kita nak lah. Maknanya melebihi 30 saat. Katakan kita nak biarkan dia terdedah 31 saat ataupun hingga ke 9 minit, 2 minit, 5 minit ke atas kan, kita boleh buat dengan mode bulb ni. So paling tinggi kita katakan paling tinggi, paling laju ialah 1/4000 ataupun 1/8000. Paling rendah kita boleh go sampai 30 saat. Tapi kalau dengan mode bulb, kita boleh buka melebihi dari 30 saat. 30 saat dan paling lama lah masa kita dedahkan cahaya kepada sensor itu.